Bilangan bab 8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila kamu memasang pelita, hendaklah ketujuh-tujuh pelita itu menerangi bahagian di hadapan kaki pelita." Maka Harun pun melaksanakannya dengan memasang pelita-pelita itu untuk menerangi bahagian di hadapan kaki pelita, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dari alasnya hingga bunga-bunganya, seluruh kaki pelita itu diperbuat daripada emas tempaan, seperti yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dia membuat kaki pelita itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pisahkanlah Bani Lewi daripada kalangan orang Israel dan sucikanlah mereka. Hendaklah kamu lakukan begini terhadap mereka demi menyucikan mereka. Percikkanlah pada mereka air penyucian, lalu suruhlah mereka mencukur sekujur tubuh dan mencuci pakaian mereka. Kemudian hendaklah mereka mengambil seekor lembu jantan muda, beserta persembahan bahan makanannya daripada tepung terbaik yang dicampurkan dengan minyak zaitun. Hendaklah kamu juga mengambil seekor lembu jantan muda yang lain untuk korban penghapus dosa. Setelah itu, bawalah Bani Lewi mendekati depan kemah pertemuan dan kumpulkanlah seluruh kalangan umat Israel. Ketika kamu memperhadapkan Bani Lewi ke hadirat Tuhan, hendaklah orang Israel meletakkan tangan mereka ke atas Bani Lewi itu, dan hendaklah Harun mengunjukkan Bani Lewi itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan daripada orang Israel, supaya mereka dapat melaksanakan pekerjaan untuk Tuhan. Kemudian hendaklah Bani Lewi meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu-lembu jantan muda itu tadi, dan hendaklah dipersembahkan salah seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan, demi mengadakan pendamaian bagi Bani Lewi. Selanjutnya, hadapkanlah Bani Lewi kepada Harun dan kepada anak-anak Harun, lalu unjukkanlah mereka kepada Tuhan sebagai persembahan unjukan. Demikianlah harus kamu asingkan Bani Lewi daripada kalangan orang Israel, dan Bani Lewi itu menjadi milikku. Setelah itu, barulah Bani Lewi boleh masuk untuk melaksanakan pekerjaan di kemah pertemuan, yaitu setelah kamu menyucikan mereka dan mempersembahkan mereka sebagai persembahan unjukan. Hendaklah mereka diserahkan sepenuhnya kepadaku daripada kalangan orang Israel, kerana aku telah mengambil mereka bagiku sebagai ganti semua yang lahir pertama, yaitu semua anak sulung antara orang Israel. Semua anak sulung antara orang Israel ialah kepunyaanku, baik manusia maupun haiwan. Aku telah mentabiskan mereka bagiku pada waktu aku menewaskan semua anak sulung di tanah Mesir, dan aku mengambil Bani Lewi sebagai ganti semua anak sulung antara orang Israel. Selanjutnya, aku menyerahkan Bani Lewi sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya daripada kalangan orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya jangan orang Israel ditimpa wabak apabila mereka mendekati tempat suci. Maka Musa, Harun, dan seluruh kalangan umat Israel berbuat demikian terhadap Bani Lewi, mengikut segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa tentang Bani Lewi. Begitulah dilakukan orang Israel ke atas mereka. Bani Lewi pun menyucikan diri masing-masing daripada dosa, serta mencuci pakaian masing-masing. Lalu Harun mempersembahkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka untuk menyucikan mereka.
Setelah itu, barulah Bani Lewi boleh masuk untuk melaksanakan pekerjaan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai Bani Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah arahan yang berkaitan dengan Bani Lewi. Hendaklah setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas mengambil bahagian dalam pengerjaan tugas di kemah pertemuan, dan hendaklah mereka yang berumur 50 tahun berhenti daripada tugas mereka dan tidak lagi bekerja. Namun demikian, mereka boleh membantu saudara mereka yang sedang menunaikan kewajipan masing-masing di kemah pertemuan, tetapi mereka tidak lagi melakukan pekerjaan itu. Demikianlah kewajipan yang harus kamu tugaskan kepada Bani Lewi." Bilangan bab 9. Dalam bulan pertama pada tahun kedua setelah keluarnya orang Israel dari tanah Mesir, Tuhan berfirman kepada Musa di Gurun Sinai, "Hendaklah orang Israel merayakan Paskah pada waktu yang sudah ditetapkan. Rayakanlah pada waktu yang ditetapkan, yaitu pada waktu senja pada hari ke-14 bulan ini, menurut segala ketetapan dan peraturannya." Maka Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka orang Israel merayakan Paskah pada waktu senja hari ke-14 dalam bulan pertama di Gurun Sinai, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Namun demikian, ada beberapa orang yang bernajis karena telah menyentuh mayat. Lantas mereka tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Maka datanglah mereka menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepada Musa, "Kami memang bernajis karena telah menyentuh mayat. Tetapi mengapa kami dicegah untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dalam kalangan orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku akan mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, jika ada seseorang daripada kalangan kamu atau dalam kalangan kaum kerabat kamu yang bernajis kerana menyentuh mayat atau berada dalam perjalanan jauh, hendaklah dia juga merayakan Paskah untuk Tuhan. Mereka harus merayakannya pada waktu senja, hari ke-14 dalam bulan kedua. Hendaklah mereka makan korban Paskah dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Mereka tidak boleh meninggalkan sisa sedikit pun sampai pagi hari, dan sebatang tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka, yakni hendaklah mereka merayakan Paskah menurut segala ketetapan perayaan hari Paskah. Sebaliknya, jika ada orang yang tidak bernajis yang bukan dalam perjalanan namun dia lalai merayakan Paskah, maka hendaklah orang itu disingkirkan daripada kalangan bangsanya, kerana dia tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pada waktu yang ditetapkan, maka perlulah dia menanggung dosanya. Jika seorang pendatang yang tinggal dalam kalangan kamu mahu merayakan Paskah untuk Tuhan, maka hendaklah dia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Ketetapan yang sama berkuat kuasa atas kamu semua, baik pendatang maupun warga asli. Pada hari kemah suci didirikan, awan melitupi kemah suci itu, kemah kesaksian. Pada waktu maghrib sehingga pagi hari esoknya, di atas kemah suci ada sesuatu yang kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan melitupi kemah itu, dan pada malam hari ada sesuatu yang kelihatan seperti api. Apabila awan itu terangkat dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Dan di mana sahaja awan itu berhenti, di situ pulalah orang Israel berkemah. Maka orang Israel berangkat berpandukan firman Tuhan, dan mereka juga berkemah berpandukan firman Tuhan.
Selama awan itu tetap berada di atas kemah suci, selama itulah mereka terus berkemah. Sekalipun awan itu berhenti cukup lama di atas kemah suci, maka orang Israel menunaikan kewajiban mereka terhadap Tuhan dan tidak berangkat. Ada kalanya awan itu hanya berhenti beberapa hari di atas kemah suci. Jadi, berpandukan firman Tuhan, mereka berkemah, dan berpandukan firman Tuhan jugalah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu berhenti dari petang sampai pagi, dan ketika awan itu terangkat pada pagi harinya, mereka pun berangkat. Baik siang maupun malam, apabila awan itu terangkat, mereka pun berangkat. Tidak kiralah sama ada 2 hari, sebulan, atau lebih lama lagi awan itu berhenti di atas kemah suci. Orang Israel akan tetap berkemah dan tidak akan berangkat. Tetapi sebaliknya, apabila naik sahaja awan itu, mereka pun berangkat. Berpandukan firman Tuhan mereka berkemah, dan berpandukan firman Tuhan jugalah mereka berangkat. Mereka menunaikan kewajiban mereka terhadap Tuhan, berpandukan firman Tuhan dengan perantaraan Musa. Bilangan bab 10. Tuhan berfirman kepada Musa, Buatlah 2 buah nafiri daripada perak tempaan, lalu gunakanlah nafiri itu untuk memanggil kalangan umat serta untuk menandakan penutupan perkemahan dan berangkatnya orang Israel. Apabila kedua-duanya ditiup, maka seluruh umat harus berkumpul menghadap kamu di depan pintu kemah pertemuan. Tetapi jika hanya satu yang ditiup, maka para pemimpin, yaitu ketua kaum orang Israel sajalah yang harus berkumpul menghadap kamu. Apabila kamu meniupkan isyarat semboyan, hendaklah pasukan-pasukan yang berkemah di sebelah timur berangkat. Dan apabila isyarat semboyan ditiup buat kali keduanya, maka hendaklah pasukan-pasukan yang berkemah di sebelah selatan berangkat. Jadi, hendaklah isyarat semboyan ditiup apabila perjalanan hendak dimulakan semula. Manakala apabila kalangan umat itu dikumpulkan, maka nafiri harus ditiup tanpa isyarat semboyan. Hendaklah nafiri itu ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Inilah suatu ketetapan yang berkekalan bagi kamu turun-temurun. Apabila kamu pergi berperang di negerimu dan menghadapi lawan yang menindas kamu, tiuplah isyarat semboyan dengan nafiri. Dengan begitu, kamu akan diingati di hadapan Tuhan Allahmu dan akan diselamatkan daripada musuhmu. Demikian pula pada masa kamu bersukaria, yaitu pada hari-hari rayamu dan pada awal-awal bulan. Tiuplah nafiri dengan diiringi persembahan korban bakaranmu dan korban kedamaianmu. Maka kamu akan diingati di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Pada hari ke-20, bulan kedua dalam tahun kedua, terangkatlah awan dari atas kemah suci, tempat kesaksian. Maka berangkatlah orang Israel dari gurun Sinai, sehingga berhenti awan itu, lalu berjuntai semula di gurun Paran. Itulah pertama kalinya mereka berangkat, berpandukan firman Tuhan dengan perantaraan Musa. Pasukan di bawah panji-panji Bani Yehuda ialah pasukan yang berangkat terlebih dahulu, dengan diketuai oleh Nahason anak Aminadab. Manakala Netaniel anak Zuar mengetuai pasukan suku Bani Isakar, dan Eliab anak Helon mengetuai pasukan suku Bani Zebulon. Setelah itu, kemah suci dibongkar, lalu berangkatlah Bani Gerson serta Bani Merari yang mengangkut kemah suci itu. Kemudian pasukan di bawah panji-panji Ruben berangkat, pasukan demi pasukan. Elizur anak Shediur mengetuai pasukan itu. Selumiel anak Zurishadai mengetuai pasukan suku Bani Simeon, dan Eliasaf anak Rehuel mengetuai pasukan suku Bani Gad. Setelah itu, berangkatlah Bani Kehat yang mengangkut barang-barang tempat suci
Dan sebelum ketibaan mereka kelak, kemah suci seharusnya sudah didirikan. Selanjutnya, pasukan di bawah panji-panji Bani Efraim berangkat, pasukan demi pasukan, dengan diketuai oleh Elisama, anak Amihud. Manakala Gamaliel, anak Pedazur, mengetuai pasukan suku Bani Manasye, dan Abidan, anak Gideoni, mengetuai pasukan suku Bani Benyamin. Kemudian berangkatlah barisan belakang yang di bawah panji-panji Bani Dan, pasukan demi pasukan, dengan diketuai oleh Ahiezer, anak Amishadai. Manakala Pagiel, anak Okran, mengetuai pasukan suku Bani Asher, dan Ahira, anak Enan, mengetuai pasukan suku Bani Naftali. Itulah susunan keberangkatan orang Israel, pasukan demi pasukan, ketika mereka berangkat. Musa berkata kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa, Kami hendak berangkat ke tempat yang dimaksudkan Tuhan ketika Dia berfirman, Aku akan mengurniakannya kepadamu. Mari, pergilah bersama-sama kami. Kami akan berbuat baik kepadamu, kerana Tuhan telah menjanjikan hal yang baik mengenai Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak akan pergi. Aku hendak pulang ke negeriku, kepada sanak saudaraku. kata Musa, Kumohon, jangan tinggalkan kami, kerana kamulah yang tahu di mana kami harus berkemah di gurun. Kamu dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika kamu pergi bersama-sama kami, maka segala kebaikan yang dilakukan Tuhan terhadap kami akan kami lakukan juga terhadap kamu. Maka berangkatlah mereka dari gunung Tuhan itu, 3 hari perjalanan jauhnya, sementara tabut perjanjian Tuhan telah berangkat mendahului mereka 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari ketika mereka berangkat dari tempat berkemah. Setiap kali tabut dibawa berangkat, Musa berkata, Bertindaklah, ya Tuhan, biarlah musuhmu tercerai-berai, dan biarlah orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadiratmu. Dan setiap kali tabut itu berhenti, berkatalah dia, Kembalilah ya Tuhan kepada puluhan ribu orang Israel,